Seterusnya kita sembahyang tarawih ya, dan mungkin kita akhirkan dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. 13 hari kita berpuasa, betul? 13 hari ya. 13 hari kita berpuasa. Sihat semua ya. Boleh senyum kita. Ya, walaupun sampai 13 hari dah kita puasa tapi kita masih lagi boleh senyum ya. Alhamdulillah, Allah bagi rahmat kepada kita, nikmat kesihatan kepada kita ya, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awaluhu rahmatun awsatuhu maghfiratun akhiruhu itqun minan nar. Itu bulan Ramadan, awalnya ialah rahmat, pertengahannya ialah maghfirah, keampunan, dan akhirnya ialah pembebasan daripada api neraka, itu pun minan nar. Alhamdulillah, kita dah lepas bahagian yang pertama, awaluha, iaitu 10 Ramadan yang awal ya. Dan alhamdulillah kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam rahmat dalam bentuk nikmat. Antara nikmat yang selalu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu nikmat sihat kita. Ya, yang pertama sekali nikmat iman dan Islam, ya. Kemudian yang kedua nikmat sihat kita. Bila kita sihat, maka kita boleh ya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini. Kata Nabi sallallahu sumu tasihhu, berpuasalah kamu nescaya kamu sihat. Alhamdulillah, mungkin kita sendiri dapat buktikan selama 13 hari kita dah puasa ni, kita rasa sihat ya. Saya sendiri rasa ringan sikit badan ya, tak berat lah ya, tak berat ya. Mungkin bagi mereka yang nak diet gitu kan, mungkin terasa lah sikitnya. Tapi kalau diet dia ya, dia tak ingin nak diet tapi tak terasa juga perubahannya setelah 13 hari ini, itu ada satu, tak tahulah di mana salahnya. Baik ya. Jadi itu nikmat yang Allah bagi kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita sihat untuk kita berpuasa dalam bulan Ramadan sampailah akhir bulan Ramadan insya-Allah. Bagi mereka yang beriman, Ramadan ni bukan hanya setakat yang kita rasai sekarang ini 13 hari. Tapi bagi mereka yang beriman, sebelum Ramadan lagi mereka dah rasa dah Ramadan itu. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita doa. Itu orang yang beriman. Maksudnya belum masuk Ramadan lagi dia dah hidu dah. Ya. Tentang Ramadan itu, kebaikan Ramadan itu, minta keberkatan Ramadan itu. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini bulan penyelamat kepada kita. Apa penyelamat yang dimaksudkan di sini? Iaitu penyelamat kita daripada melakukan dosa-dosa. Itu penyelamat. Ataupun dengan lebih jelas, penyelamat kita daripada masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dikatakan penyelamat? Sebab bulan Ramadan ni bila kita lakukan satu ibadat, dilipat gandakan ibadat kita itu. Dilipat gandakan. Lipat gandakan tu wallahu alam, tak tahulah banyak mana. Allah saja yang tahulah, berdasarkan kepada iman kita, berdasarkan kepada amal kita. Ya, Allah menilai berdasarkan kepada amal kita, berdasarkan kepada kekuatan iman kita. Ya, jadi Allah bagi lipat ganda. Bukan dalam bulan Ramadan pun dia bagi juga lipat gandanya. Sembahyang berjemaah Isyak tadi, kalau bukan bulan Ramadan dia bagi 27. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, maka banyak lagi. Jadi kalau kita cerita bodoh kita lah, selama ni kita tak berjemaah kan, tiba-tiba bulan Ramadan kita berjemaah kan, jadi maksudnya hak yang dalam tak berjemaah bulan Ramadan itu, bulan selain bulan Ramadan tu akan dapat bahagiannya daripada kita berjemaah dalam bulan Ramadan itu. Itu dia katakan penyelamat. Sebab tu dia kata Ramadan ni madrasah, iaitu tempat mendidik. Sebab tu orang sufi ataupun orang abid, ya, mereka ibaratkan
ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni macam jual beli. Makan jual beli. Maksudnya kita berniaga, berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, premis Allah bagi. Kalau dekat dunia kita nak berniaga kena sediakan premis dulu. Kan? Kalau premis tak diizinkan, ditarik. Banyak dah dicabut-cabut oleh apa Majlis Bandar pejabat daerah kan, betul kan? Tak. Tapi premis Allah sediakan kepada kita dalam, iaitu surau, masjid, itu premis. Ya, Allah sediakan kepada kita. Kita nak mampu nak gunakan itu tidak premis itu. Yang kedua, modal Allah bagi sihat kita. Sihat kita tu Allah bagi modal kepada kita, sihat. Ya, kita doa untuk sihat kita kan, itu modal. Ya. Kemudian apa yang kita nak berniaganya, iaitu amal. Dalam bulan Ramadan ni kita beramal, itu perniagaan kita. Dan berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jual belinya, bayarannya mahal. Kita jual, dia bayar mahal. Kita jual semayang tarawih tadi tu, kita katakan semayang jemaah tadi tu, kita jual satu, tapi dia bagi 27, mahal dia bayar. Jadi tak ada orang yang akan rugi apabila dia berurusan jual beli dalam soalan ibadat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan rasa rugi. Dia akan sentiasa rasa keuntungan. Kalau orang yang berniaga dia untung, dia nak berhentikan berniaga. Logik kita dia tak berhenti, dia akan terus lagi berniaga sebab dia dah mendapat keuntungan. Dia pastilah berniaga lagi. Jadi dalam hal ini kalau kita kait dengan kita, perniagaan kita, urusan kita, ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk dia kata perniagaan tadi itu, maka itu merupakan satu keuntungan yang sangat besar kepada kita. Ya, jadi rugi sangatlah bagi mereka yang tak ambil peluang ini untuk kita mengisi Ramadan itu untuk mendapat peluang yang hebat begini. Dalam bulan yang lain tak ada. Ya, rugi kita kalau kita buat pengisian yang macam itu. Jadi apa lagi? Jadi berpestalah kita. Berpesta dengan amal ibadat dalam bulan Ramadan. Pesta yang pertama sekali iaitu salat berjemaah tiap-tiap waktu dalam bulan Ramadan. Tiap waktu fardu kita salat berjemaah, itu pesta yang kita kena isikan. Yang kedua, tarawih kita mesti kita kena isikan. Tak boleh 8 buat 20. Kan? Kalau tak boleh buat 20, paling kurang 2 lah kita katakan. Kan? Jangan tinggal. Ini benda yang akan menguntungkan kita, yang akan menyelamatkan kita. Kan? Buat pengisian, berpesta kita dengan amalan-amalan ini. Apa lagi amalan yang kita boleh pestakan dia? Senyum dalam bulan Ramadan, senyum kita, senyum. Iratkan silaturahim. Ya, iratkan silaturahim, senyum. Lebih-lebih lagi senyum antara suami dengan isteri di rumah. Oh, nikmat. Senyum ni nikmat. Kalau isteri senyum kepada kita, oh rasa nikmat. Kalau suami isteri senyum kepada isteri, betul tak? Suami akan rasa nikmat, cinta ataupun kasihnya, baiknya ataupun kita katakan indahnya Islam itu. Kan? Itu ibadat. Berpesta kita dengan senyum-senyum kita. Jangan kita berpesta dengan makanan juadah bulan Ramadan di pasar Ramadan saja. Kan? Boleh juga kita berpesta, tak ada masalah, itu dunia, kan? Tapi jangan berlebihan. Ada sekatannya. Boleh. Wabtaghi fima ataakallahu dal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya? Jadi rebutlah peluang kamu di hari akhirat yang dimaksudkan tadi, kan? Kemudian kan, jangan lupa bahagian dunia kita. Itu berpesta. Apa lagi kita nak berpesta dalam Ramadan? Banyak. Sedekah kita, pesta sedekah. Ya, bagilah. Masak makanan lebih sikit hantar riba jiran, kita katakan. Lebihkan sikit masakan itu, hantar more kat masjid, kan? Dekat surau untuk jemaah makan. Kita pun tahu dalam hadis mengatakan apabila kita bagi makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi pengisian? Banyak pengisian zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, zikir kita. Nabi Ibrahim pesan kepada kita.
Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada umat kamu, jangan lupa tanam tanaman di dunia ni untuk kamu dapat hasil di akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ladang untuk akhirat. Tadi yang kita buat itu, yang kita buat dekat dunia ni untuk kita dapat pada hari akhirat. Bahkan apa yang kita buat dekat dunia ni, walaupun kita dah mati sekalipun, dia akan dapat hasil di hari akhirat. Bila mata Ibnu Adam, bila mati anak Adam, putus segala amalannya. Selalu kita dengar hadis ini. Sedekatun jariyah, sedekah yang diberikan. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Waladun salih yad'ulah, anak yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapaknya, atau anak yang sentiasa buat baik kepada kedua ibu bapa. Pahala terus kita buat masa kita ada di dunia ni. Kita dah mati, pahala tu terus berjalan. Itu dia kata dunia ni ladang untuk akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, di hari akhirat tanahnya subur. Dalam syurga tanahnya subur. Airnya bersih. Cucuklah apa benih pun akan subur. Kan? Cucuklah apa benih pun akan subur. Begitu juga di dunia ini, maksudnya ibadatlah kita dengan ibadat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya akan ikhlas kita nak sana, akan suburlah ibadat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ambillah peluang ini tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita ada lagi lebih kurang 13 hari, 12 hari untuk kita berpuasa. Jangan kita lalai. Innal insana la yatgha. Allah sebut dalam Quran, semuanya manusia ni lalai, kan? Tapi kita harap kita jangan lalai. Buat pengisian-pengisian yang baik dalam bulan Ramadan. Bukan maksudnya berjamaah, bukan maksudnya ibadat-ibadat khusus sahaja, bahkan ibadat-ibadat umum yang lain, hubungan maslahah antara kita, hubungan baik antara kita, juga jangan kita rasawi, sebab semua itu dikatakan amal soleh. Prof tadi baca dalam sembahyang tarawih tadi ayat yang berbunyi hatta iza jaa ajalahumul maut qala birji'un la'anli a'malis salihat bima taraktu. Jangan kita rugi tuan-tuan, kita akan menyesal nanti. Ayat Allah SWT menjelaskan begitu. Bila sampai kematian nanti kita akan kata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi raj'un. Kita nak balik ke dunia. Nak buat apa? La'anli a'malis salihat. Nak lakukan amal-amal soleh yang kita sebutkan tadi itu, sedekah kita dan sebagainya. Tapi maksud amal solihat yang disebutkan itu dalam terjemahan, dalam tafsir banyak mengatakan tentang sedekah, pahala sedekah. Nak sedekah, nak sedekah banyak-banyak kerana rasa rugi. Tapi ketika itu kita menyesal, kita dah rugi dah ketika itu. Dan akhir tuan-tuan sidang rahmatillah sekalian, kisah yang berlaku di hari akhirat. Nabi kata, aku ada di 3 tempat, iaitu di Sirat, di Mizan, kemudian di Kausar. Satu ketika seorang laki-laki ditimbang dosa pahalanya di Mizan. Ketika itu Nabi berada di Mizan. Nabi berada di Mizan, maka ditimbang pahalanya. Hasil timbangan itu maka dia diputuskan untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kerana amalannya kuat. Nak dibawa dia masuk ke neraka oleh malaikat. Nabi ketika itu ada dekat situ. Nabi kata, tunggu. Nabi nak minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisapkan balik, ditimbang balik semula. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbang balik semula pun macam itu juga keputusan. Berat di sebelah bahagian yang ke neraka ni. Ketika itu Nabi bantu. Itu dia kata syafaat Nabi bantu. Dan akhirnya timbangan itu berat di sebelah kebajikan. Maka dia dibawa oleh malaikat ke syurga Allah SWT. Sebelum itu tanya, apa amalan yang dia buat yang boleh menyebabkan timbangannya itu berat kepada dia? Maka disebut di sana, maka amalan yang dilakukan ialah selawat dan Nabi SAW. Alhamdulillah, kita berjamaah tadi, kita selawat banyak-banyak.
Orang yang selawat ini pasti akan mendapat syafaat Nabi SAW. Menyelamatkan kita. Itu dia katakan dunia Ramadan ini menyelamatkan amal kita ini, menyelamatkan kita di hari akhir, di hari akhirat. Ambillah peluang ini tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berbaktilah kita. Ya. Bersedekah banyak-banyak, ilmu yang ada kita manfaatkan, ya. Kemudian birrul walidain, maksudnya kita doakan kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Rugi sangat kalau sekiranya Ramadan hilang, kita tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itqun minan nar. Rugi sangat kalau sekiranya kita masih ada ibu dan bapa kita sedangkan kita tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ibu bapa kita. Maka peluang ini kita maklumkan. Dah sentuh tentang ibu bapa ni, saya sentuh sebab saya jaga mak bapa, ibu bapa saya masih tua, kita kata tersentuh kita. Jadi untuk mendapat kebebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, satu daripadanya ialah birrul walidain. Buat baik kepada ibu bapa ni. Anak-anak yang kecil ini, yang muda-muda ni, ambil peluang untuk kita buat baik kepada ibu bapa kita. Raya ni kita balik, balik raya ni jumpa mak bapak kita, minta ampun kepada mak bapak kita, Itulah sebahagian daripada untuk yang dikatakan 10 Ramadan yang terakhir itu, itqu minan nar, bebas daripada api neraka. Tuan sedang jemaah yang dirahmati, yang dapat saya berkongsi, mudah-mudahan dapat kita menghayati Ramadan dengan baiknya, Semuanya Allah jadikan kita ini tidak lain tak bukan melainkan untuk beribadat kepadanya. Selalu saya sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadikanlah kehidupan kita ini, Allah jadikan manusia dan jin dan manusia untuk beribadat kepadanya. Ibadat selalu kita ingatkan bukan sembahyang saja, bukan puasa saja. Bahkan ibadat ni cara hidup kita, ad-din. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang terima Allah ialah Islam. Din itu ialah cara hidup, way of life, cara hidup. Cara hidup kita itu merupakan sebagai satu ibadat kita kepada Allah Subhanahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.